Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Daerah Alor Gaya, guru-guru dan hadirin-hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini sempena lawatan kerja yang berbahagia Datuk Abdul bin Yunus, pengarah bahagian pelajaran ke Sekolah Menengah Sultan. Saya akan menerangkan tentang pencapaian sekolah. Ini adalah maklumat pencapaian sekolah daripada 2013 hingga 2015 dan juga pencapaian peperiksaan pertengahan tahun. Dan dari segi grade purata memang merosot. Begitu juga pertengahan peperiksaan pertengahan tahun, iaitu 7.17. Dan hanya 50 itu GPS, dan peratus layak ialah 53.08, berbanding dengan pencapaian tahun lepas. Dan bilangan calon cemerlang tidak ada, dan calon kami ialah 129 sebenarnya, ada seorang berpindah. Okay. Dan ini adalah kita dah buat analisis, iaitu pada tahun lepas kita dapati SPM ini berdasarkan bahasa Melayu dan sejarah. Jadi kita dapati keputusan untuk bahasa Melayu, grade purata mata pelajaran ialah 6.70 dan sejarah 6.85. Jadi bila kita membuat analisis dan membuat kajian kemerosotan, kita dah mendapati bahawa daripada 4 kaum di sini. Jadi untuk makluman datuk di sini terdiri daripada Melayu, Cina, India dan orang asal. Jadi kita dapati keputusannya dalam bahasa Melayu, pelajar India yang gagal adalah 12 orang, yang lulus 15. Begitu juga pelajar Cina, 9 orang saja, 14 orang saja yang lulus dan 9 orang yang gagal. Jadi ini menyebabkan kejatuhan, Terus. Dan begitu juga dengan sejarah, kita dapati bila bahasa Melayu dia gagal, sejarah juga dia gagal. Jadi kita dah dapat lihat bahawa pelajar Cina dan India menyumbang kepada kejatuhan. Okey. Terus. Ini adalah headcount SPM 2016. Jadi kami mendapati headcount 2016 ini untuk peperiksaan pertama, iaitu OTI. TOB kami ialah 6.74 dan OTI yang kita punya sasaran ialah 6.29, tetapi actual result 1 kita hanya berjaya mendapat 6.76 dan masih tak dapat mengatasi TOB. Begitu juga dengan bila pertengahan tahun lagi merosot dan menjadi 7.17. Begitu juga dengan pelajar yang lulus hanya 53.08 untuk actual result 2 pertengahan tahun. Okay. Dan tapi bila kita melihat dari segi GPS memanglah merosot, tetapi kalau kita lihat dari segi GPMP, iaitu grade purata sekolah, kita dapati ada satu peningkatan dari segi bilangan lulus. Kalau kita lihat bahasa Melayu, TOB-nya 6.38, tetapi bila actual result naik kepada 6.07. Jadi ada banyak subjek yang memang meningkat. Ini menunjukkan bahawa dari segi data di sini kita dapat mengetahui bahawa pelajar yang dah lulus dah ramai, tetapi dari segi kualiti, iaitu untuk mendapat A. Sebab GPS ni kalau dapat A, dia memang boleh meningkatkan lagi GPS. Jadi untuk banyak subjek, kebanyakannya adalah GPMP yang meningkat. Terutama kalau kita lihat ialah dari segi bilangan lulus. Terus ini bilangan macam mana? Bilangan lulus. Bilangan lulus untuk mata pelajaran sejarah. Jadi 58 orang bagi TOB kita, tetapi bila actual result untuk 2 tu, actual result 2 menjadi 70 orang lulus. Jadi kita nampak dah mula ada pemahaman daripada pelajar. Pelajar telah mula memahami dan mula untuk bergerak untuk
sejarah. Dan untuk pengetahuan Datuk di sekolah ini, saya bila awal tahun bila kita dah melihat keputusan peperiksaan SPM tahun lepas, saya selalu bercakap pada pelajar, try to pass. At least saya tak mengharapkan bintang di langit. You lulus, you dapat lulus, itu sudah cukup baik. Ya, lulus untuk mata pelajaran sejarah dan geografi, sejarah dan bahasa Melayu, supaya anda semua dapat CJ. Ya, kerana mereka ini adalah seperti yang telah saya katakan, sekolah ini merupakan sekolah marhain. Jadi kalau kita tak bolehlah nak cerita tentang sosial ekonomi dan sebagainya, tetapi itulah yang berlaku di sekolah ini. Terus, okey, setelah setelah kami mengkaji dan menganalisis ya tentang bagaimana untuk meningkatkan daripada analisis kita peperiksaan pertengahan tahun ya, daripada sebenarnya daripada awal tahun lagi kita telah mengambil inisiatif ya secara melalui perancangan strategik secara holistik ya, kita telah membuat beberapa program intervensi untuk menjalankan, untuk membangunkan anak-anak kita ini, dan saya menggunakan ya, kepimpinan instruksional. We go down terus bersama-sama dengan guru-guru, dan saya boleh bahagikan kepada program intervensi kami ini, kami bahagikan kepada 4 bidang, iaitu pengurusan PDP, panitia mata pelajaran PIBG dan agensi luar. Jadi kita lihat pula apakah pengurusan PDP yang kita buat intervensi. Yang pertama ialah kita melaksanakan program cantas dan fokus elektif, di mana setengah-setengah kelas tu kita gugurkan mata pelajaran yang mereka tak mampu bawa. Contohnya prinsip account, kelas prinsip account. Budak-budak kami memang tak mampu bawa admax sebab dia combination subject di situ. Jadi kita suruh drop. Ya, jadi dia concentrate untuk subjek yang sikit lah. Sebab banyak dilowokkan subjek di situ. Jadi kita kurangkan. Begitu juga kelas yang hujung. Ya, kelas PSD ini, kelas hujung sekali, mereka memang tak boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Jadi oleh sebab itu, dan mereka juga sebenarnya kurang berminat untuk membaca, jadi kita dropkan mata pelajaran perdagangan dan kita offer hanya pendidikan seni visual. Ya, lebih kepada kerja, ya, kemahiran kerja. Okey, terus. Kemudian kita wujudkan ya bilik-bilik kondusif. Jadi berdasarkan sekarang kita ingin mewujudkan kelas abak ke-21. Jadi kita telah jadikan bilik ini, ya, bilik yang kita duduk ini sebenarnya merupakan dulu hanya bilik kosong saja. Jadi kita dengan bantuan PIBG kita beli banquet table dan kita jadikan bilik ini sebagai bilik abak, kelas abak 21, di mana kelas kecemerlangan ataupun kelas yang nak menggunakan teknik abak ke-21 kita buat. Dan bukan itu sahaja, bukan kelas ini sahaja, tetapi kelas tingkatan 5 sains dan juga 4 sains. Kita ibu bapa telah membantu kami untuk memberi aircon ya, supaya pelajar-pelajar ni dapat selesa, kondusif dalam ketika menjalankan PDP. Seterusnya ialah pemantapan PDP kami melalui program PLC PDP berkesan. Ya, jadi ini adalah pengurusan terus gambar. Ya, jadi aktiviti PDP ini kita buat PLC, di mana guru-guru ya akan melihat ya bagaimana PDP dijalankan di kelas, di mana kita menerapkan PDP yang berpusatkan pelajar, dan juga kita menggunakan papan putih ini, walaupun kita tak ada interaktif whiteboard yang berbelas ribu tu, tapi kita gunakan whiteboard ini sebagai interaktif screen. Ya, dan kita juga menerapkan unsur didik hibur. Jadi di sini cikgu-cikgu dapat melihat contoh ya PDP yang berkesan. Seterusnya kami juga membuat pemantapan melalui tim teaching, di mana tim teaching ini kita letakkan 2 orang cikgu dalam satu kelas untuk subjek-subjek pilihan. Dan bagi subjek sejarah dan ini adalah bio, kimia dan bio, tim teaching gambar.
kepada pelajar. Jadi tak adalah pelajar tu hanya guru seorang saja. Begitu juga dengan kelas yang last tu, kerana kelas contohnya kelas yang penghabisan itu ialah kelas 5 PSB, di mana pelajar-pelajarnya adalah agak rascal sikit. Jadi kita letakkan bahasa Melayu dan juga sejarah untuk dua orang mengajar, di mana seorang guru akan mengawal, ya, dan lagi seorang akan mengajar, ataupun kedua-duanya sama terus memberi coaching kepada pelajar. Seterusnya ialah program mentoring, di mana kita membuat bimbingan kaedah pedagogi yang berkesan oleh mentor. Ya, ini adalah contoh, dan seterusnya ini contohnya pelajar mendapat 23 markah. Jadi dia sebenarnya dia kehilangan fokus kepada markah yang hilang. Jadi ada perbincangan bersama pelajar, ya, bukan fokus kepada markah yang didapat, tetapi kenapa kamu hilang markah di sini. Ya, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada pencerapan guru. Ya, kita pihak pentadbir, ya, pihak pentadbir kita dah agihkan GKMP, GPK untuk membuat pemantauan, dan kita menggunakan SDPM elemen 4, di mana kita membuat pemantauan, dan selepas itu kita memberi unjuk ajar kepada guru. Terus dan seterusnya ialah pencerapan buku. Ya, kita dapati buku-buku ni selalu kalau kita tidak lihat, kita mungkin terlepas pandang bahawa pencerapan buku ini sangat penting. Kerana dengan kita mencerap buku, kita tahu bahawa guru-guru menjalankan tugas dan pelajar-pelajar juga belajar. Seterusnya ialah penyediaan headcount. Ya, kita merujuk kepada headcount. Kita nak kenal pasti bahawa pelajar tersebut adalah pelajar yang kita sasarkan, ataupun pelajar yang lulus, ataupun pelajar yang berpotensi. Daripada headcount tersebut, kita akan pergi kepada individual coaching. Seterusnya, kita menggunakan, ya, waktu senggang kita apabila peperiksaan. Biasanya untuk SPM kita mengambil masa selama 3 minggu untuk menjalankan peperiksaan. Dan dalam masa 3 minggu itu, every subjek tu ada kekosongan, ya, dia punya interval time. Kadang-kadang lepas satu subjek itu jaraknya mungkin a few hours. Jadi kita gunakan masa tersebut untuk menjalankan, ya, program time is gold, ya, iaitu waktu yang kosong tu kita masukkan subjek-subjek yang boleh membantu pelajar-pelajar untuk menjawab peperiksaan. Dan seterusnya ialah kita menangani konten sekolah. Ya, kerana konten sekolah ini merupakan salah satu juga daripada isu yang terdapat di sekolah ini. Jadi kita menangani, dan kita dapati bahawa konten sekolah di sekolah ini kita dah dapat kawal, di mana setiap bulan kita masih boleh maintain 90 ke atas kehadiran. Sebab yang konten itu kadang-kadang adalah orang yang sama. Seterusnya. Okey. Dan seterusnya ialah intervensi kami ialah melalui panitia mata pelajaran kami. Ya, melalui panitia kita membuat best practices of our Manchurian boss. Ya, maksud Manchurian boss ini ialah Manchurian adalah orang-orang yang dibantu, dan boss adalah boleh sukses. Ya, jadi kami letakkan our tagline. Ya, dan ini adalah program yang kita buat, iaitu celik. Kalau Tuan Datuk lihat, ya, yang warna merah itu semua adalah program-program yang telah berjalan dan sedang berjalan. Ya. Ini contohnya perkemahan. Kita buat perkemahan di sekolah. Ya. Kemudian kita juga membuat matematik, ya, menggunakan budak-budak potensi ini, budak-budak yang memang kita tahu fail, tapi kita cuba juga untuk memberi pertolongan. Ya. Dan ini adalah klinik E-Ramadan. E-Ramadan ini klinik yang kita sasarkan kepada budak sains kita. Ya. Kami hanya ada 15 orang budak sains. Ya. Sikit. Dan budak sains inilah yang kami harapkan untuk mendapat good quality dalam peperiksaan. Dan oleh sebab
kita dapat feedback bahawa pelajar-pelajar ni yang lemah, yang kata tak nak ambil, nak drop lah mata pelajaran sains. Jadi mereka dah ada sebab kita dah buat soal slidik, dan mereka menyatakan bahawa mereka boleh lulus. Boleh lulus dalam tahap sederhana untuk mata pelajaran sains, tulis dan juga NMATS. Ya, ini kita membuat program perkasa, iaitu kita buat program kolaborasi bersama beberapa buah sekolah. Kita buat di sekolah ini dan kita offer kepada beberapa sekolah yang lain. Ya, jadi seramai 40 orang daripada beberapa sekolah di sekitar kami buat di sini semasa cuti sekolah lepas. Yang ini bengkel teknik menjawab soalan, ya, memang kita buat, dan kebanyakan program-program yang kita buat adalah semasa dalam kelas. Ya, sebab apa kita tak boleh nak buat petang, kecuali kita buat pada masa waktu PDP kerana kenkangan-kenkangan, ya, di mana di sini ada permasalahan pengangkutan, ya, dan untuk makluman Datuk, ya, daripada 498 orang pelajar sekolah ini, 38 orang daripada pelajar sini yang tidak boleh dapat BRIM. Yang lain-lain semua dapat BRIM. Jadi ini menunjukkan, ya, data ini menunjukkan bahawa lebih kurang 70% pelajar kami adalah daripada kalangan orang-orang miskin. Jadi bila nak stay back tu ada masalah dari segi keuangan dan juga pengangkutan. Kerana pelajar-pelajar kami datangnya daripada Dangi Negeri Sembilan, ya, daripada Kemuning, daripada Bukit Payung, yang semua pendalaman sikit, yang bas susah nak masuk. Jadi kita ambil kesempatan waktu PDP ini daripada pukul 7.30 sampailah pukul 2.40, kita buat full swing untuk memberi sebanyak mana pendedahan kepada pelajar. Seterusnya, ini adalah program intervensi kita, iaitu early bird, ya. Pada pelajar-pelajar ni kita galakkan, macam contoh pelajar sains ni, kita cakap awak datang pagi, ya, iaitu daripada pukul 7 hingga 7.30, ya, kita buat kelas 3 pagi. Bukan pukul 3 pagi, Datuk. 3 pagi ialah kelas Selasa, Rabu, Khamis kita buat. Pagi pukul 7 tu pelajar-pelajar ni dah datang dan terus buat coaching, special coaching untuk mereka. Ya, kita cuba nak curi masa lah, nak curi masa, extra time. This is we are trying our full effort, full swing to get a quality result for the student. Okay. Seterusnya kita buat gilapan bahasa. Ya, gilapan bahasa, tata bahasa ini bukan saja kepada tingkatan 5, Datuk. Kita buat untuk daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Sebab kita dapati bahawa kalau Datuk melihat data pelajar kami di sini, kita dapati, ya, seramai 32% pelajar kami adalah India, dan seramai yang lain-lain tu 41 orang adalah lain-lain, iaitu orang asal, dan lagi satu Cina 84. Pelajar Melayu hanya 207 orang saja. Jadi dari situ aja kita tahu bahawa bahasa Melayu mereka memang lemah. Dia boleh membaca pun kadang-kadang merangkak, tetapi bila dibaca dia tak faham. Ya, jadi inilah sebenarnya di sekolah kami dah dapat mengesan bahawa bahasa merupakan satu lagi faktor di mana kejatuhan kami. Walau bagaimanapun kami dah start daripada awal lagi, kita terus kepada budak peralihan untuk mereka kita jalankan program-program bahasa, ya, supaya mereka bila masuk form 2 nanti mereka lebih mahir, ya. Malah kalau Datuk lihat juga untuk tingkatan 5 pada tahun ini, kita dapati, ya, pelajar India saja ada 30 orang. Ya, pelajar Cina aja ada 16 orang dan orang asal 5 orang. Ya, jadi itulah merupakan kami punya kengkangan. Tapi walau bagaimanapun, we try our best. We work, and if lah kalau ada idea-idea yang boleh menjadikan kemenjadian kepada pelajar-pelajar ini, saya memang perlukan bantuan daripada tuan-tuan untuk memberi sokongan kepada kami. Okay. Seterusnya juga kita membuat untuk bahasa
penulisan anak-anak kita ni. Program bimbingan rakan sebaya kita juga buat, iaitu guru muda, tetapi hanya untuk topik-topik yang mudah. Ya, sebab seperti yang saya katakan, sekolah Marhain pelajar kita pun sederhana. Jadi pelajar-pelajar yang dah mahir itu kita jadikan dia sebagai guru dan membantu pelajar-pelajar yang kurang baik. Jadi program guru muda ini hanya dapat dijalankan untuk kelas cemerlang, untuk kelas sains ataupun kelas pertama dalam kelas-kelas yang ada di sini. Seterusnya ialah bagi program pick up point. Ya, ini untuk mata pelajaran fizik di mana cikgunya mengatakan bahawa pelajar-pelajar ni konsep pemahaman dia kurang. Jadi bagaimana dia nak mencari point-point. Jadi dia membuat satu program di mana pelajar-pelajar ni dapat cari point dalam ayat-ayat ataupun daripada soalan-soalan ataupun daripada gambar-gambar yang dilihat. Okey? Selain daripada program tadi, iaitu melibatkan sekolah dan juga guru, ya, PIBG juga memainkan peranan yang penting. Ya, walaupun PIBG di sini tidaklah sehebat PIBG yang lain, namun demikian, ya, kita PIBG menyumbang, ya, dari segi ganjaran murid apabila mereka mendapat cemerlang dalam SPM dan PD3, di mana untuk SPM mereka dapat RM15 satu A dan untuk PD3 RM10. Jadi back. Ya, jadi keputusan PIBG 2015 sebenarnya kami ada pelajar yang dapat 10A, Datuk. Ya, yang itu miss. Ya, miss A itu adalah disebabkan oleh bahasa Cina. Ya, dan ini adalah pelajar-pelajar yang daripada kelas sains yang kita yang boleh dapat. Jadi bermakna ada kualiti, tapi kita kena cari, kita kena gali dan kita kena korek lah dekat mana yang boleh kita nak harapkan mendapat A itu. Okey, ini adalah program media Ramadan. Baru ni kita dah start panggil ibu bapa untuk datang, dan masa mereka datang itulah kita nak ibu bapa sedar tentang keperluan ibu bapa memberi semangat kepada pelajar-pelajar. Jadi program Ia Ramadan, walaupun dia sebut Ia Ramadan, tetapi sebenarnya konten dia ialah kita nak ibu bapa ni memberi sokongan, memberi ambil tahu tentang anak-anak mereka. Sebab most of them they are working, and mereka tak ada masa untuk menjaga anak-anak mereka. Sometimes some of my student mereka pergi sekolah, balik sekolah pun ibu bapa pun tak tahu. Kadang-kadang bila kita telefon, mak bapak dia pun tak jawab telefon. Ya? Jadi inilah merupakan kekurangan yang ada. Walau bagaimanapun ada juga yang datang. Yang datang ni lah kita push. Dan usually ibu bapa yang datang ni anak dia cemerlang. Usually. Yang lain-lain tu dia memang dia couldn't care. Okey, jadi kita buat juga solat hajat. Dan untuk bahasa Cina dan juga orang India, kita buat kerohanian. Mereka panggil mereka Tok Sami. Dan saya nak maklumkan juga di sekolah ini, pendekatan kami yang paling saya rasa berkesan untuk sasiah anak-anak murid kita ialah pendekatan agama. Ya, jadi sejak pada tahun ini, sejak pelajar India kami selalunya bermasalah. Jadi saya nyatakan kepada guru yang baru berpindah ke sekolah ini daripada sekolah Sri Punggalan, lelaki, Cik Sundara Rajan. Jadi sejak tu saya cakap pada dia, Mr. Rajan, I rasa you kena buat pendekatan agama. Sebab agama Hindu mengajar tentang kebaikan. So from that on, dia onwards, didapati dia telah mula mengajar segala agama punya teks tu. Macam kita doa-doa lah, pada pelajar-pelajar India. Jadi budak-budak India ni disuruh hafal tentang ayat-ayat dia. Jadi untuk pelajar-pelajar Melayu, syukur Alhamdulillah, memang sengaja saya bila saya masuk ke sini saja pada hari Jumaat, saya kata semua pelajar lelaki kena pakai baju Melayu. Ya, jadi inilah
dapati bila mereka rasa pakai baju Melayu pada hari Jumaat, they feel that they are Muslim. Dia rasa bahawa lepas ni dia kena pergi solat Jumaat. Itu yang saya nak pupuk. Dan syukur Alhamdulillah, kami pelajar-pelajar Melayu memang tidak mempunyai masalah langsung. Pendekatan kami ialah agama. Untuk pelajar Cina kita tak ada masalah. Sebab pelajar Cina kami tak ramai. Dan cikgu dia boleh kontrol. Okey, seterusnya, bagi agensi luar juga kita menggunakan agensi luar. Kita buat race camp. This one especially for English. Kita panggil orang luar untuk membuat race camp untuk pelajar-pelajar. Dan saya dapati impak dia very interesting. Because after the game, after they complete 2 days game, the race camp, kita dapati pelajar-pelajar ni dah mula nak bercakap dan nak bertutur dalam bahasa Inggeris dengan saya. Jadi saya rasa, wow, it's a good program. Dalam term yang kedua ini, kita masih meneruskan race camp ini untuk pelajar-pelajar beasiswa kami. Ya, di mana pelajar-pelajar beasiswa kami, kita keluarkan duit sikit untuk buat program ini. Selain daripada itu, kita juga mendapat kolaborasi dengan orang luar, ya, dari segi memberi bantuan, ya, bantuan beras, susu, tepung dan sebagainya. Contohnya pada tahun ini kita dapat daripada Tone Group. Ya, mereka memberi seramai 30 orang untuk beri beras dan sebagainya. Dan untuk hari raya ini juga kami mendapat kontak daripada Tone Group. CEO dia nak bagi sedekah untuk 50 orang pelajar. Dan ada CEO lagi seorang dah nak offer diri untuk memberi selebihnya pelajar dalam 200 lebih pelajar yang miskin. Okey. Jadi itu saja Datuk penerangan saya berkenaan sekolah ini. Sekian saja, terima kasih. Dan saya amat berharap apa-apa jua pandangan dan juga idea bagaimana kami nak meningkatkan kami punya prestasi, saya nilai saya tadahkan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Pada Usaha Bidul Masdar atas ucapan dan penerangan PowerPoint sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu, iaitu ucapan tetamu khas kita pada pagi ini. Dengan ini, majlis dengan segala suka kita yang mempersilakan Yang berbahagia Datuk Abdullah bin Mat Yunus, Pengarah Bahagian Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera Indonesia. Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Pengarah Timbalan PD, rekan dari BPN, PD Pengajar, dan khususnya kepada warga sekolah Manusia. Saya sampaikan salam daripada Datuk Ahmad yang petang semalam saya mewakili, sebenarnya mewakili Datuk Ahmad PKP operasi yang petang semalam memaklumkan pagi ini dan petang surat yang boleh dia letakkan. Jadi dia minta saya mewakili. Dan berdasarkan kepada amanan yang diberikan kepada saya, katanya hari ini adalah untuk mendapatkan maklum balas balik daripada unjuk bantu yang telah dilakukan oleh beliau dan pasukan dari KPM di BPD pada bulan lepas. Dan hari ini nak melawat 4 sekolah untuk mendapatkan feedback tentang selepas daripada sebulan itu apa yang di pelaksanaan di peringkat sekolah daripada keputusan-keputusan yang dibuat. Saya dah baca keputusan tersebut dan sebahagian daripada keputusan itu memang reflect dalam laporan yang Puan Pengetua
buat sebentar tadi. Dan adalah tidak wajar untuk saya memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan kepada setengah jam berada dekat sini berbanding dengan puan yang nak berada di sini sepanjang hari, sepanjang tahun, dan guru-guru yang berada di sini. You know better. Berapa lama dah buat di sini? 2 years. 2 tahun. Dan sebelum ini di mana? Sekolah dengan Datuk Rosai. Masuk kamu tak ada yang paling sini atau paling kat sini? Yang lama dekat sini? Berapa tahun? 20 tahun. Okey. Saya punya impression awal tadi sampai sekarang. Yang pertama saya ingat juga adalah tidak adil untuk saya membuat penilaian berdasarkan kepada ucapan dan juga penglihatan. Yang pertama saya ingat antara puan dengan penolakanan yang 20 tahun dekat sini, pemahaman sekolah mengenai dia punya diagnostik mengenai environment sekolah. Environment sekolah tadi ini yang terbesar saya ingat adalah dia punya variable, dia adalah siapa murid kita. Dan bila disebutkan murid kita itu adalah daripada 400 lebih itu, dua perkara besar. Satu, kemiskinannya. 70% adalah murid miskin. Kita tahu dia berada dalam lingkungan apa. Kemudian majority pula adalah daripada SJKT, tahu variable apa yang sedang dihadapi. Kemudian berdasarkan kepada diagnostik itu, dia menyebabkan rantaian sebab-sebab lain, kehadiran lewat, kehadiran tak boleh buat ekstra kelas, tak boleh buat. Dia akan banyak. Dan berdasarkan kepada diagnostik yang dibuat itu yang perlu datang dalam bentuk intervensi. Yang dalam DTP ini, bila PPD membuat dialog, harus mempunyai keupayaan memahami sekolah Sultan Mansur Shah punya environment, sekolah Sultan Mansur Shah punya unsur-unsur, sekolah Sultan Mansur Shah punya kekangan-kekangan, dan kemudian melihat intervensi yang dibuat oleh sekolah itu, adakah itu merupakan intervensi yang workable, ideal, pragmatic, ataupun tidak. Ataupun intervensi itu mungkin boleh menjadi intervensi yang rapid, yang banyak, yang mengambil masa tetapi tidak berkesan. Terus saya nak ambil balik kepada intervensi. Sebab saya terperanjat berdasarkan kepada gambaran intervensi ini, saya punya fahaman dia mesti berkesan, sure berkesan. Tapi bila tengok result awal tadi saya kontradik. Why dia jadi begitu? Sedangkan intervensinya super. Dia tengok dalam pengurusan PDP masuk dalam. Datuk, saya nak menjawab boleh tak? Kalau kita lihat intervensi itu, kalau kita lihat keputusan dari segi GPMP, sebab saya cakap pada pelajar, diorang memang fail. Jadi saya cakap pada pelajar, sekurang-kurangnya you mesti lulus. Jadi kalau kita lihat GPMP, memanglah GPS memang kita turun. Tetapi dari segi GPMP, pada headcount GPMP, kita melihat banyak subjek yang meningkat dari kelulusan pergi kepada yang lulus. Kalau kita lihat bahasa Melayu, daripada kita punya TOB 87 dan actual result kita 86. Jadi ada peningkatan daripada actual 1 dengan actual 2. Kemudian kalau kita lihat sejarah, kita punya TOB ialah 58, tetapi dalam actual result 70. Dan 2 days ago saya dah membuat dalam prestasi with my teachers, dan mereka yakin akan bertambah lagi a few A's daripada sejarah bila kita buat intervensi yang kemudian. That is saya punya
Kalau kita lihat ada beberapa subjek saja yang tak mencapai TOB, yang lain-lain boleh tahan mencapai TOB. Ya? Tapi dari segi GPS kita rendah. Jadi ini di sini kita dapat data ini bermaksud kita punya kualiti. Kualiti ni yang kita nak kejar. Jadi dua-dua lah, saya nak dua-dua, lulus dan kualiti. Dan kalau kualiti ini kita dapat beberapa student lagi untuk dapat A dalam A atau B dalam every subject, saya rasa GPS mesti naik, mesti meningkat. Bersama-sama juga dengan peratus lulus. Betul, Datuk. Terus, saya faham, you memang data driven, bagus. Balik kepada intervensi cantas ini tidak bilik kerja kondusif. Tengok bilik kerja kondusif nombor 2. Di sini bilik darjah kondusif ada dua lagi bilik darjah, Form 5 Science dengan Form 4 Science, Econ, PIBJ bagi. Kemudian kami juga ada bilik mesyuarat dekat atas tu memang saya buka untuk guru-guru untuk membuat PDP. Dan saya juga ada bilik komputer, juga Econ dan juga pusat akses. Jadi banyak bilik-bilik yang saya wujudkan di sini untuk menjalankan PDP kondusif. Okey, dan ya, waktu visitor ya. Dan now adalah yang profesional, PLC. Ya, PLC. So yang ni sejak tahun bila? Berapa tahun dah PLC? Tahun lepas kita buat hanya untuk subjek sains, tapi tahun ni kita dah lebih kepada subjek semua subjek, dan yang ini kita buat hari itu PLC untuk all teachers. Saya letakkan seorang guru untuk mengajar di sini dan semua guru saya melihat apakah yang patut ada dalam PDP. Sebab saya juga melihat bahawa guru-guru saya ni perlu kita motivate them, because some of them they are still using the old technique. So I nak mereka gunakan BLE, ya, mereka lebih menggunakan they use LCD sebagainya, tetapi mereka tidak menggunakan LCD screen tu sebagai interaktif. So dengan adanya PLC ni ada ramai lah cikgu dia dah mula start implement. Apa yang diisi dalam PLC? PLC ni ialah teknik bagaimana mengajar untuk subjek lah, untuk tajuk-tajuk tertentu. Dia professional learning community. Yes. Maksudnya kalau you berada dalam DM punya guru-guru bahasa Melayu, kumpulan ini katakanlah 5 orang guru DM akan duduk berbincang, mencari strategi PDP yang berkesan. So dikatakan di tempat-tempat sekolah yang dah jadi budaya, ini yang menjadikan apa yang dipanggil sebagai instruction, cikgu instruction, ketua urusan instructional. So instruction berlaku dalam mata pelajaran itu dengan bagus. Kerana cikgu itu sendiri, bila dia diagnose murid dia macam mana, dia tak faham macam mana, dia tak dapat macam mana, maka dia menggunakan PLC ini sebagai the meeting of brain di kalangan guru-guru mata pelajaran ini untuk membuat pendekatan yang relevan dengan, katakanlah di sini sebahagian besar murid dia adalah yang datang daripada SJKT. Di sini sebahagian muridnya yang datang adalah datang daripada jauh, dia tak cukup masa, tak cukup makan, tak cukup apa tu, yang self-esteem dia rendah. Jadi itu yang dibina dalam pasukan PLC. Itu satu. Mungkin dia mengambil masa untuk dimantapkan the meaning of PLC. Tapi dia sudah bermula, sangat bagus. Kemudian PDP berasaskan berpusatkan murid. Yang dikatakan dalam daripada lama dah kita fail untuk menjadikan PDP berpusatkan murid, kerana di hujung sekali kita akan latih tubi untuk dia capai pusat kebiasaan. Teorinya adalah kalau dia berpusatkan murid daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dia tak perlu lagi latih tubi di hujung sana teorinya. Dan di sekolah amanah contohnya dia buat macam tu.
Jadi di sini, adakah ini berlaku di tingkatan 5 saja ataupun dia bermula menjadi cuba nak dijadikan satu budaya berpusatkan murid ini di keseluruhan sekolah ini? Datuk, sebenarnya untuk PLC ni kita dah mula luaskan. Kalau dulu kita more to examination classes, but now kita dah start daripada form 1, form 2, form 3, dan itu sebabnya PLC ni saya dedahkan kepada all teachers, my teachers. Tapi still dalam permulaan lah. And we hope we akan lebih banyak lagi akan membuat PLC pada masa yang akan datang. PLC next. Team teaching. Team teaching ni satu, yang ini untuk sains subjek. Tetapi untuk bahasa Melayu dan sejarah untuk kelas hujung ni, kalau tuan tengok untuk kelas tingkatan PSB saja, pelajar Indianya 30 orang. Jadi kita perlukan 2 orang cikgu. Sebab budak ni dia tak boleh duduk diam. Ada 10 orang pelajar daripada pelajar tingkatan 5 PSB ni memang tak boleh kontrol. Dia cikgu kita norm dia sama aja. Norma dapat guru tu sama aja. So macam mana boleh buat teaching. Kita semua kebanyakannya 25 waktu. 24. Jadi masih boleh tuan. Masih boleh. Dia punya expert team teaching ni siapa? Puan Nur Hafizah. CPK Kopi. Dapat pendedahan kat mana? Dapat tak baju tu ya dengar? Pengalaman saya tuan, saya mengajar dalam PT 28 tahun. 28 tahun. Team teaching. Tak, maksudnya daripada pengalaman saya lah. Okey. Pengalaman tu adalah pengalaman individu, kita mengajar individu dalam gereja. Tetapi bagaimana itu kemudian yang diterjemahkan untuk jadi team teaching? Kerana saya minat untuk sharing. Jadi apa yang saya buat, saya banyak handle pelajar-pelajar yang bermasalah dulu. Sebab saya memang berada di sekolah yang Marhain. Jadi kelas 5 sains saya tuan, memang pelajar-pelajar yang orang kata yang kalau di SDP tu kelas nombor 5, kelas nombor 4. Jadi itu pelajar yang saya ada dan saya akan cuba fikirkan pendekatan yang mudah untuk dia faham. Terutamanya untuk subjek biologi dengan kimia. Jadi bila saya sampai kemari, guru yang mengajar tingkatan 5 kimia tu, guru tu baru tahun pertama. Jadi kalau macam kimia, kalau kita tengok subjek dia sukatan dia banyak tuan, biologi pun macam tu. Jadi kalau guru yang baru tak ada pengalaman, sukatan tak akan habis. Jadi dengan pengalaman yang saya ada, dengan pendekatan yang mungkin mudah untuk pelajar ikut, jadi saya kongsikan dengan guru-guru muda ni yang kurang pengalaman. Kalau dia punya team teaching ini dengan PLC itu dia paralel lah, dia jalan. Ya. Dia jalan sekali. Ya. Kerana dia macam di sekolah ini jalan itu adalah termasuk menjadi mentor kepada guru baru. Ya, betul guys. So itu yang saya ingat kekuatan kalau dia bukan individual practice, dia menjadi practice yang dijana untuk sekolah ini, it will be effective. Akan sangat besar kalau dia bukan dari inisiatif individu, tetapi dia menjadi inisiatif keseluruhan sekolah. Itu yang kami buat waktu waktu program kami yang kita panggil semua guru-guru, sebab saya nak kongsi pengikut ni tak saya kongsikan dengan guru-guru yang lain supaya mereka dapat idea. Sebab kadang-kadang guru-guru kita ni tuan, dia memang guna LCD, tetapi cara pendekatan presentation dia datang macam tu je. Tapi kalau dengan yang saya punya, dia kalau macam chemistry tu dia step by step, dia ada flow dia. Jadi pelajar mudah faham tuan. Okay. Boleh. Team teaching from the start. Intervention.
time is gold. Ya, time is gold. Masuk time is gold. Time is gold. No, time is gold is not that. Time is gold ialah waktu peperiksaan yang panjang, 3 minggu. Jadi waktu senggang dia tu kita masukkan subjek. This is the timetable. Right. So yang ini adalah apa yang digunakan di waktu senggang Peperiksaan. dalam peperiksaan, dan juga kalau boleh diterjemahkan time is gold ini untuk waktu-waktu senggang lain. Ya. Sebab apa yang ada dekat sekolah ni adalah dia tak boleh extend the hours. Yes. Dia tak boleh panjangkan masa. Dan dalam kekangan sekolah Sultan Mansur Shah ni, apa yang dibuat oleh ketua dan pasukannya sangat betul, perkemaskan dia punya nature pelaksanaan. Kerana pahaman ringkas saya adalah bila dia tak boleh, itu yang kata diagnostik tadi, bila dia tak boleh panjangkan masa, kalau budak itu berada dekat luar, dia tak boleh ketinggalan bas, dia miskin. Kalau dia hilang satu waktu, dia akan tak, pada dia tidak memberi makna apa-apa. So itulah tempatnya, you kena maximize bilik darjah. Kan tu, kita tak ada pilihan. You kena maximize bilik darjah. Kena dipastikan yang dikatakan instructional leader di barisan kepimpinan, kena memastikan every minute waktu PDP digunakan dengan berkesan. Dan untuk menjadikan dia berkesan, empower guru-guru untuk menjadikan dia a professional teacher. A professional teacher ni orang kata adalah yang macam ketua urusan dan diagnose sekolah. Tetapi professional teacher, every teacher, dia tahu, dia diagnose murid dia di tingkatan 3A1 tu, 30 orang tu, yang ini apa dia need dia, yang ini apa dia need dia, yang sana apa dia need dia untuk mata pelajaran dia. Dan dia membuat intervensi sesuai dengan keperluan anak-anak itu. So itu yang dipanggil sebagai a professional teacher. Kita selalu kata buku ni professional. Tetapi budak tingkatan 5 boleh masuk jadi cikgu. What are the different? The different dia adalah a professional teacher, dia akan diagnose budak dia dan dia akan membuat intervensi yang benar dengan budak-budak tersebut. Dan di sini dia punya kekangan besar lah, sebab budak-budak tu low moral, self esteem mungkin rendah, dia punya jam nampak vision ke depan tu mungkin tidak ada. Yang memerlukan, you are the only intervention yang dia ada. Sekolah ni, you are the only intervention yang dia ada. Dia mungkin tak boleh mengharapkan bapa dia, mak dia dan sebagainya untuk intervention. Right? So kalau boleh, you give the meaning to the teachers. Why you are here? Kenapa ibu ikan budak-budak marhain ni? Jangan panggil dia marhain. Karena itu akan dia akan imprint dalam diri dia. Saya ingat yang itu saja. Saya rasa saya tak perlu dialog kerana hari ini adalah untuk dapatkan apa yang Datuk Tajudin punya lawatan dilaksanakan tidak. Tapi untuk sekolah ini, walaupun dia berada pada rank yang begitu, saya yakin berdasarkan kepada apa yang dibuat, cuma jangan jadikan senarai aktiviti itu rutin yang kerana nak jadi sibuk saja. Kalau dia bagi meaning beyond jadi sibuk, then dia akan mengesan yang besar. Terima kasih Datuk. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk, dan insyaAllah Datuk, program-program yang kami buat ini sebenarnya memang kami dah teliti, dan banyak program-program yang tahun lepas yang kami buat, kami dah dropkan, dan sekarang kami lebih kepada micro, we go into. And as an instructional leader, saya rasa saya dan juga kepimpinan pentadbir saya memang we have to go masuk ke kelas, membuat sentiasa pencerapan.
because sometimes our teachers pun kadang-kadang terlupa. Jadi kita nak semua ingat bahawa our student is an asset to the country, so we have to work. Terima kasih banyak-banyak Datuk.